Hai, apa khabar semua? Cik Yus harap semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Terlebih dahulu Cik Yus nak ucapkan Shalom dan Assalamualaikum. Kali ni Cik Yus buat kelainan sikit lah. Cik Yus merakamkan suara instead of Cik Yus tunjukkan rekod buat video berkenaan rupa paras Cik Yus. Cukuplah kot Cik Yus rasa beberapa video yang terdahulu Cik Yus dah pamerkan muka Cik Yus. Ini menunjukkan bahawa Cik Yus bila berkata-kata tentang sesuatu ni, kata apa, Cik Yus berani buat benda tu. Tak seperti ura-ura yang mengatakan Cik Yus penakut dan sebagainya. Sebab ini yang diperkatakan selalu oleh Muslim. Kononnya macam Cik Yus yang lain-lain ni penakut lah apalah. So, okay, takat tu. Alright, sebelum ni Cik Yus ada sebut bahawa jika ada sesiapa yang memberi dalil daripada Quran tentang solat 5 waktu tu, maka Cik Yus akan respon. So, jadi sekarang Cik Yus respon sebab ada seorang ustaz ni dia respon terhadap semua apa yang Cik Yus perkatakan di dalam video. Terlebih dahulu Cik Yus rasa happy lah dan teruja lah sebab ada juga, Cik Yus ingat tak ada langsung tapi ada juga. So okey lah tu daripada tak ada langsung kan. Ada jugalah cendekiawan Islam ni. Walaupun jawapan dia tu ke kiri, ke kanan dan sebagainya kan. Okay, so jadi tak apalah. Cik Yus tolong explain balik apa yang dia cakapkan. Sebab apa, nampak apa yang dia cakapkan ustaz tu tak salah Cik Yus difahamkan nama dia Turki. Okay, tak apalah. Faham-faham je lah. Ustaz Turki. Habis tu? Kan Ustaz Turki. Dia duduk kat Turki. Oh, duduk kat Turki. Okey lah, Cik Yus tak kenal orang ni. Lepas tu difahamkan ada pula Muslim kata nak kena saman 1 bilion. Okey, pasal tak kenal, pasal minta maaf lah ustaz yang duduk kat Turki tu. Cik Yus minta maaf lah. Bukan kata apa-apa. Memang Cik Yus tak kenal langsung. Okey, tapi tak apalah ustaz, saya panggil ustaz lah. Menghormati ustaz. Okey. Okey, kita sambung berkenaan dengan yang tadi ni. Okey, pertama ustaz ada menyentuh bab Kaabah. Okey. Iaitu pertama sekali ustaz ada sebut berkenaan dengan Cik Yus bertanya pada orang yang bukan berkelayakan, kononnya hanya pakai kopiah tapi dia punya taraf dia tu orang biasa-biasa yang tak berilmu. Ustaz, untuk makluman ustaz, Cik Yus ni daripada sekolah agama dan Cik Yus bertanyakan pada ustaz yang mengajar di sekolah tu. Jadi bermaksud je ustaz yang Cik Yus tanya ni adalah berkelayakan. Okey, dia orang pun belajar jauh. Bukan ustaz saja yang pergi duduk kat Turki belajar kat sana. Dia orang ni pun semua ada kelayakan daripada Al-Azhar dan sebagainya. So jadi dia orang ni okey, maksud dia ilmu pun saya pun tak tahulah. Okey, ilmu pun macam ustaz jugalah. So jadi ustaz bila merendahkan orang lain itu tak cantik ustaz. Ni Cik Yus nak bagi tahu, Cik Yus nasihatkan jangan merendah-rendahkan orang. Itu tak baik ustaz. Alright. Seterusnya Cik Yus nak sentuh bab Kaabah tadi ni. Ustaz ada sebut bahawa orang Islam ni tak menyembah Kaabah. Tetapi hakikatnya Kaabah itulah yang ustaz dan orang yang Muslim-Muslim lain sujud. Jadi Cik Yus nak tanya, sujud ustaz dan Muslim yang lain, kepala ustaz tadi itu jatuh kepada apa? Kaabah adalah barang ataupun bahan ataupun binaan yang disujud. Jelas kat situ. Kaabah disujud. Okey. Ianya bertentangan dengan arahan Allah Ta'ala yang mana Allah Ta'ala kata jangan menyembah berhala. Kaabah tadi tu apa, ustaz? Dia adalah bangunan. Okey. Walaupun ustaz cuba menafikan bahawa ustaz menyembah Allah, tetapi hakikat dia apa ustaz? Ustaz tetap sembah pada Kaabah. Dan Kaabah itu jugalah yang ustaz pusing sebanyak 7 kali. Kenapa ustaz pusing 7 kali ustaz? Arahan Allah juga kan? Okey, kenapa? Kenapa 7 kali ustaz pusing Kaabah tu? Lepas tu ada pula di penjuru ada batu hitam, Hajarul Aswad. Dicium-cium pula batu tu. Kenapa ustaz? Arahan Allah Ta'ala. Okey, tak apa. Saya faham. Semua arahan Allah Ta'ala. Tetapi perbuatan-perbuatan ni berunsurkan apa ustaz? Berunsurkan apa? Bukankah semuanya berunsurkan kepada penyembahan berhala ustaz?
Jelas kat situ. So, jadi kat mana penafian Ustaz bahawa Ustaz tak menyembah berhala? Okey? Ustaz mengatakan jika Kaabah tu tak wujud, maka sembahyang umat Islam tetap pada yang satu. Itu saya faham Ustaz kalau Kaabah tu tak wujud. Saya faham benda tu. Okey? Sebab apa? Jika Kaabah tak wujud. Sekarang masalahnya ialah Kaabah itu tetap wujud. Okey? Kaabah tu wujud. Dan Kaabah ni wujud sejak dulu, sebelum Islam wujud lagi. Okey? Dan Kaabah ini dikelilingi oleh 360 berhala pada masa itu. Merupakan pusat penyembahan berhala yang antara yang terbesar pada suatu ketika dahulu. So, tempat itu adalah pusat penyembahan berhala, Ustaz. Alright? Mungkin Ustaz terlepas pandang. Ustaz tak, okey, dalam surah, okey, surah Al-Araf, okey, ayat 191 yang berbunyi, apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala yang tak dapat menciptakan sesuatu pun, sedangkan berhala-berhala itu sendiri buatan orang. Buatan orang. Kaabah tu apa, Ustaz? Bukankah buatan tangan manusia, Ustaz? So, jadi Kaabah ni adalah tergolong di dalam golongan berhala yang bernama nusyuk. Ustaz pilih refer balik. Okay. Seterusnya, saya nak sentuh bab solat. Ini yang topik paling cantik sekali, yang paling saya suka. Okay. Saya dah pernah sebut sebelum ni dalam video tu, yang mana kalau setakat ayat aqimis solah, saya dah, Cik Yus dah sebut dah sebelum ni bahawa ayat-ayat macam ni pun Cik Yus dah ada dah. So, jadi dalam surah Isra yang Ustaz bagi tu, surah Isra ayat 77, ayat tu bermula dengan aqimis solah. So, bermaksud dia Cik Yus dah ada dah ayat ni. Jadi Ustaz tak payahlah nak bagi perkara yang Cik Yus dah ada. Alright? Okey, tak apa. Cik Yus tolong huraikan. Alright? Dalam surah Al-Isra, ayat yang ke-77, ayat 77, yang mana Ustaz ada sebut lah, bab, yang mana ayat ni, jika kita tengok balik, alright? Kita tengok balik, hang on. Ianya berbunyi macam ni. Dirikanlah olehmu sembahyang ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah sembahyang subuh. Sesungguhnya sembahyang subuh itu adalah disaksikan keistimewaannya. Ayat tu jelas, Ustaz. 2 waktu sahaja kat situ. Dia bukan 5 waktu, Ustaz. Macam Ustaz cakap dalam video Ustaz. Tak ada kat situ 5 waktu. Dia kata kat situ, dirikanlah olehmu sembahyang ketika gelincir matahari, okay, hingga waktu gelap malam. So, maksud dia itu adalah isyak, gelap malam. Okay. Dan sembahyang subuh. So, subuh. Okay, sesungguhnya sembahyang subuh itu adalah disaksikan keistimewaannya. Okay. Dalam ayat ni hanya mention 2 waktu saja. Isyak dan subuh. Tapi Ustaz cuba spin, mengatakan 5 waktu di situ. Yang mana Ustaz memetik ila ghasaqil lail. Yang mana daripada situ Ustaz cuba mengkaitkan dengan solat Zuhur. Okey, bab solat Zuhur ni, Ustaz, minta Ustaz tolong tengok balik dalam kamus. Zuhur, Lohor, Zuhur, semua sama, Ustaz. Semua sama. Solat yang sama. Okey. Nama solat ni tak penting, Ustaz. Sebenarnya saya cuba kaitkan nama Islam tu adalah dia selari dengan nama-nama solat umat Islam, iaitu daripada isyak, subuh, subuh, Zuhur ataupun Zuhur, Asar atau dan Maghrib. Okey. Itu saya cuma kaitkan. Okey, nama-nama sembahyang tadi ada terdapat di dalam perkataan Islam tu. Dan nama sembahyang tadi ni tak terlalu penting pada Cik Yus. Okey. So, jadi seterusnya, okey, Cik Yus sambung Ustaz dah bagi surah Khaf ayat 39. Okey, surah Khaf ayat 39 yang berbunyi, oleh itu bersabarlah wahai Muhammad akan apa yang dikatakan oleh mereka yang menentangmu itu, dan bertasbihlah. Okey, sambil memuji-muji Tuhanmu.
sebelum terbit matahari dan sebelum matahari terbenam. Ustaz nak kaitkan solat ni, okey, dengan perkataan tasbih Ustaz. Cuba Ustaz buka balik kamus, tengok balik apa maksud tasbih. Okey, tasbih tu adalah biji-biji yang yang kita letak tali tu. Itu nama tasbih. Kalau bertasbih maksudnya kita memuji-muji. Okey, bila memuji-muji, bertasbih tak bermaksud bersembahyang. Dan bersembahyang tak bermaksud bertasbih. Jadi, mungkin Ustaz nak kaitkan dengan solat itu adalah bertasbih. Sebab apa? Di dalam solat membaca ayat-ayat Al-Quran, di mana umat Islam berfahaman. Apabila membaca ayat-ayat Al-Quran, itulah namanya memuji-muji Tuhan. Cik Yus nak tanya balik. Jika ayat Al-Quran, perangilah orang-orang yang tidak beriman. Yang mana dengan jelas kat sini, Allah menyuruh orang-orang beriman berperang, membunuh orang. Apakah ini bertasbih namanya Ustaz? Ya kan ini ayat ni bertasbih. So jadi, bertentangan. Okey, bertentangan apabila mengatakan ayat-ayat Al-Quran ini apabila dibacakan bertasbih. Okey, sebab apa? Bila kata ayat itu perangilah orang-orang yang tidak beriman. Maksudnya ayat ni suruh Muslim membunuh orang yang bukan Islam. Membunuh adalah perbuatan yang tak baik Ustaz. Takkan itu berzikir. So jadi, bila dikaitkan dengan tasbih ni tadi, Cik Yus boleh kaitkan yang mana tasbih ni tadi bukan bersembahyang dan bersembahyang bukan bertasbih. Tak sama Ustaz. Okey. Cik Yus nak bagi contoh lagi. Jika seseorang itu duduk di dalam surau ke masjid ke ataupun di rumah dia pegang biji-biji tasbih tu, dia duduk memuji-muji, dia duduk berzikir, dia duduk bertasbih. Apakah dia bersembahyang Ustaz? Tak kan? Sebab apa? Dia tengah bertasbih. Dia memuji-muji nama Tuhan dia. Okay, right. So, bermaksud dia kat sini, orang tu dia berzikir. Bila dia berzikir, dia duduk berzikir, dia tengah bertawaduk dan sebagainya, itu tak bermakna dia tengah bersemayang Ustaz. So, jadi tanggapan Ustaz, ayat Ustaz mengatakan bertasbih itu adalah solat, adalah salah sama sekali Ustaz. Sama sekali salah. Dan seterusnya, Ustaz menyentuh bab ayat surah Hud 114, okay, yang berbunyi, dan dirikanlah sembahyang wahai Muhammad, engkau dan umatmu pada dua bahagian siang, pagi dan petang. So kalau dah pagi, subuh, petang adalah asar. Dan pada waktu-waktu yang berhampiran dengannya dari waktu malam, iaitu maghrib. Sesungguhnya amal-amal kebajikan terutama sembahyang itu menghapuskan kejahatan. Perintah-perintah Allah yang demikian adalah menjadi peringatan bagi orang-orang yang mahu beringat. So di dalam ayat ini menjelaskan pagi dan petang, maksudnya subuh dan asar. Alright? Asar. So dia kata seterusnya pada waktu-waktu berhampiran dengannya dari waktu malam. Okey, saya boleh sebutkan kat situ. Kalau nak kata malam, maghrib tu hampir malam dan isyak malam. Okey, that's fine. So maksud dia pagi, subuh, petang, asar, dan berhampiran dengannya berhampiran dengannya dari waktu malam, maksud dia maghrib dan isyak. Baru 4 Ustaz. Zuhur tak ada kat situ Ustaz. Tak ada zuhur kat situ Ustaz. Masih belum lengkap 5 waktu. Alright. Okey. Cik Yus rumuskan lagi. Okey. Kenapakah solat adalah rukun kedua terpenting? Rukun Islam. Rukun Islam ni adalah penting dan dia adalah rukun kedua. Maksudnya kedua terpenting. Kenapakah tidak terdapat dalam satu surah dan satu ayat? Kenapa mesti berada dalam surah-surah yang berlainan, ayat-ayat yang berlainan Ustaz? Jadi ini menunjukkan bahawa Al-Quran ini tidak lengkap Ustaz. Kenapa mesti ada dalam surah-surah yang berlainan, ayat-ayat yang berlainan? Itu pun masa-masa yang diterangkan pun tidak mencukupi 5 waktu. Tak sama seperti apa yang Ustaz terangkan. Sebab Ustaz kata 5 waktu. Tengok balik semua dia punya terjemahan. Okey, tak cukup 5 waktu Ustaz. So jadi Ustaz cuba menegakkan benang yang basah. Okey. Jadi namun kalau Ustaz tengok balik
video Cik Yus yang sebelum ni, masa tadi tu, okey, subuh, Zohor, Asar, Maghrib, Isyak. Yes, memang Cik Yus sebut bab masa. Okey. Sebab Cik Yus pun ada sebut jangan bagi ayat dalil dirikan solat. Sebab Cik Yus ada. Surah Isra' 77 Cik Yus ada. Namun, bila Ustaz tengok balik dalam video Cik Yus, apa yang Cik Yus tekankan? Cik Yus tekankan kenapakah solat ini dilakukan pada masa-masa ini. Ini yang Cik Yus tekankan. Kenapa isyak dilakukan sebelah malam di antara 8 malam dan ke atas? Kenapa subuh diadakan solat ini sebelum pukul 7? Iaitu sebelum terbit fajar. Kenapakah Zuhur diadakan solat ni pada di antara 1 hingga 2 petang macam tu? Mungkin 2 lebih ke apa? Lebih kurang macam tu lah. Di antara 1 hingga 3 lah. 3 petang senang. Di antara. Dan kenapakah solat asar diadakan pukul 4 dan ke atas sebelum maghrib? Kenapa? Ini persoalan Cik Yus. Sebab ini ajaran Allah. Bila ajaran Allah menyuruh umat Islam mengerjakan solat 5 waktu pada masa-masa tertentu, dan kenapakah solat ini diadakan? Itu yang perlu Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Atas sebab apa? Sebab tu Cik Yus kata, jangan hanya beri dalil dirikanlah solat. Cik Yus ada ayat ni. Bukan tak ada, Cik Yus ada. Bukan Cik Yus tak baca, Cik Yus baca. Bukan Cik Yus tak tengok seperti Ustaz tuduh, tak faham, tak tengok dan sebagainya. Salah Ustaz. Ustaz jangan memandang rendah pada saya lah. Tak baik Ustaz. Memang okey, mungkin Ustaz lebih berpengalaman, ilmu banyak pada saya. Saya tak menafikan benda tu. Masing-masing punya ilmu. Okey. Namun Ustaz kena tengok balik apa yang saya persoalkan. Kenapa solat-solat ini diadakan? Sebab itu saya kaitkan dengan Bible. Di dalam Bible saya refer kepada apa? Di dalam buku Matthew ayat 26-27. Di dalam tu lengkap menceritakan 5 waktu. Bersambung Ustaz. Satu buku Matthew 26 disambung ke 27. Dalam tu ada 5 waktu kat situ. Kenapa umat Islam bersembahyang? Tetapi kalau refer balik pada Al-Quran, Ustaz bagi Isra', Ustaz bagi surah Al-Khaf, Ustaz bagi surah Al-Hud. 3 surah yang berlainan, ayat yang berlainan, tak bersambungan. Nampak tak? Bagaimana perbezaan Bible dan Quran? Yang mana yang lebih lengkap sekarang ni? Yang mana lebih perfect? Saya nak cakap. Kalau berbanding Quran. Quran tadi Ustaz bagi 3 surah yang berlainan, ayat yang berlainan. Tetapi saya bagi di dalam Bible satu buku. Okey, dia ada 2 chapter. Iaitu buku Matthew chapter 26, chapter 27. Bersambung Ustaz. Kat dalam tu ada 5 waktu dia. Nampak tak macam mana saya refer? So, dan pada Matthew 26 dan 27 tu diceritakan kenapa. Tapi ayat Quran tadi ni tak diceritakan kenapa. Cuma dirikan solat. Pagi, petang, malam, itu. Dirikan solat. That's it. Dirikan solat. Yes, dirikan solat. Tapi kenapa Ustaz? Kenapa didirikan solat pada masa tu? Itu kita nak tahu. Okay? Okay. So, jadi, apa yang Ustaz terangkan tadi itu, nak menunjukkan bahawa saya ni lemah adalah tidak bertepatan. Tengok balik video saya. Tengok balik dan refer balik benda tu. Okey, yang ketiga pasal Isra' dan Mi'raj. Ustaz, kalau nak bagi saksi pun bagilah saksi yang manusia yang berada di bumi Ustaz. Itu baru nama saksi. Kalau seseorang yang berada di langit. Okey, yang berada di langit, bagaimanakah orang tu nak menjadi saksi Ustaz? Ustaz bagi saksi dia adalah Nabi Isa. Nabi Isa berada di atas kefahaman orang Islam. Nabi Isa sekarang ni berada di atas lah. Di langit, di syurga kemungkinannya. Seperti kefahaman orang Islam. Bagaimana Nabi Isa menjadi saksi kepada manusia di bumi ni Ustaz? Macam mana Nabi Isa nak menceritakan pada manusia-manusia di bumi bahawa dia bersaksi Nabi Muhammad. Menghormati apa yang Ustaz minta lah. Saya bercakap Nabi Muhammad. Kalau nak
kena nak panjang pun boleh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, tak ada masalah saya boleh cakap. Okey, Nabi Muhammad diisrakan ke langit. Itu untuk menerima solat. Kenapa Ustaz bagi Nabi Isa, Ustaz? Okey, jika ni contohlah, contoh Cik Yu sendiri. Cik Yu ni sebagai contoh, ni jangan marah. Ni Cik Yu bagi contoh, bagi semua senang faham. Kalau tidak Cik Yu tak bagi contoh macam ni, orang tak faham. Jika Cik Yu sendiri, ni sebagai contoh, diisrakan naik ke langit. Nabi Isa tengok Cik Yu naik ke langit. Lepas tu Cik Yu turun balik ke bumi, kononnya Cik Yu cerita ke orang. Cik Yu naik atas langit apa semua. Siapa nak percaya cakap Cik Yu sekarang ni? Ada orang nak percaya? Ada orang nak percaya ke? Cik Yu cakap, Nabi Isa bersaksi Cik Yu naik kat langit tadi. Malam tadi ke, malam kemarin ke, macam tu lah. Ada orang nak percaya ke? Itu maksud saksi ni, janganlah bagi orang yang tak ada kat bumi, Ustaz. Bagi, kata apa, bagi cerdik sikit lah kalau nak bagi saksi tu pun. Macam tu lah, kata apa. Bagi, kata apa, logical tu bagi cantik sikit lah, Ustaz. Cik Yu bukan nak merendah-rendahkan, tapi jawapan Ustaz Nabi Isa, aduh, tak kena lah, tak cantik lah Ustaz jawapan tu. Okey, berkenaan dengan hadis, Ustaz mengatakan masa Cik Yus refer kepada hadis, Cik Yus sebut nama hadis, Mutiara Hadis 2002 jilid 3 nombor 152. Cik Yus sebut in detail rujukan mana yang Cik Yus ambil. Okey, tapi Ustaz langsung, apabila Ustaz refer balik kepada hadis yang Cik Yus bagi, Ustaz langsung tak sebut nama hadis, jilid berapa, nombor berapa yang Ustaz refer. Tiba-tiba Ustaz kata, tak boleh dipercayai. Ustaz dah buat reference, okey, dan bila tengok balik apa yang ayat yang Cik Yus bagi, okey, tak boleh pakai benda ni. Ustaz refer hadis apa? Jilid yang keberapa? Nombor yang keberapa? Habis tu Ustaz hanya sebut wallazi nafsi biyadihi. Yang mana bermaksud jiwaku berada di dalam kekuasaan Allah. Lebih kurang macam itulah. Ustaz, untuk makluman Ustaz, ayat tu tak lengkap Ustaz. Ustaz cuma ambil sebahagian. Ustaz cakap tak habis. Ayat tu di dalam Mutiara Hadis ni, okey, yang saya bagi reference tu, ayat yang sebenar ialah wallazi nafsi biyadihi Isa bin Maryam. Ayat dia lengkap, panjang Ustaz. Ayat dia panjang, tapi Ustaz ambil setengah ya. Kenapa Ustaz tak ambil yang belakang tu? Kenapa Ustaz tak ambil Isa bin Maryam? Itulah ayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia sebut benda tu. Nafsi biyadihi Isa bin Maryam. Yang bermaksud bahawa nafas hidupku ada di dalam Isa, putra Maryam. Baiknya sebenarnya sebutkan nama Nabi. Ustaz, ayat tu, kalau percakapan seseorang tu, Ustaz jangan ambil sekerat-sekerat Ustaz. Sebab lari maksud dia. Ustaz kena ambil lengkap semua. Bila Ustaz ambil lengkap semua, itulah apa yang dimaksudkan. Dan Cik Yus tak buat penuduhan. Okey? Cik Yus buat reference terlebih dahulu sebelum Cik Yus bercakap di dalam video tu. So, itulah dia. Kenapa Ustaz bila menjawab persoalan Cik Yus, Ustaz cuma ambil sebahagian ayat dan meninggalkan sebahagian ayat yang lain. So, siapakah yang cuba menipu di sini Ustaz? So, tengok balik, okey, di dalam Mutiara Hadis 2002 jilid 3 nombor 152, apa ayat dia? Refer balik. Semua umat Islam, tolong refer balik. Tengok balik ayat tu berbunyi macam mana. Apakah hanya wallazi nafsi biyadihi ataupun nafsi biyadihi Isa bin Maryam? Tolong tengok balik. Okay? Cik Yus tak buat fitnah nah. Jangan kata Cik Yus buat fitnah ke apakah, buat zalim macam Ustaz kata tu, menuduh sesuatu yang tidak baik. Okey, itu bukan Cik Yus punya perangai. Okey. Dan seterusnya adalah berkenaan dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Okey, yang mana Ustaz sebut kekal ke jalan Islam, agama batil ataupun dah ada hidayah kepada yang lebih cerah. Ustaz, ayat tu jelas
Jelas ayat itu mengatakan, okey, ayat itu jelas mengatakan apa? Tunjukkanlah kami jalan yang benar. Jalan yang benar, Ustaz. Direct kat situ dia berbunyi macam tu. Tunjukkanlah kami jalan yang benar. So, dan seterusnya, ayat yang seterusnya iaitu jalan orang-orang yang engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, bukan orang yang engkau murkai dan bukan pula orang-orang yang sesat. Okey. Ustaz, saya tertarik satu perkataan Ustaz yang mana Ustaz mengatakan Nabi-Nabi terdahulu seperti Musa, Isa ni apa semua membawa ajaran Islam. Oh, Ustaz pula yang sekarang buat pertuduhan. Nampak tak di situ? Bila masakah Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad, okey, Nabi-Nabi terdahulu sebelum Muhammad membawa ajaran Islam, Ustaz? Apakah bukti mereka ni semua Islam? Okey. Sebab saya bagi tahu pada Ustaz, okey, saya nak tengok jawapan kalau Ustaz boleh bagi kat saya dalil daripada Quran. Okey. Perkara paling utama untuk seseorang itu menjadi Islam adalah bersyahadah 2 kalimah syahadah. 2 kalimah, bukan 1 kalimah. Itu adalah syarat paling utama seseorang itu menjadi Muslim. 2 kalimah syahadah. Bukan 1 kalimah, Ustaz. So, jadi bila masakah Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad, okay, bersyahadah, Ustaz? Ada dalil tak yang Ustaz boleh tunjuk pada saya? Nabi-Nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad bersyahadah 2 kalimah syahadah. Dan dalam masa yang sama, pernahkah mereka ini membawa ajaran Islam, mengajarkan tentang rukun iman dan rukun Islam? Pernahkah? Especially kalau boleh tunjuk di dalam Bible, itu lebih baik. Saya nak tengok kalau ada di dalam Bible, okay, mereka mengajarkan rukun iman dan rukun Islam dan mereka bersyahadah 2 kalimah syahadah yang menunjukkan mereka adalah orang-orang Islam. So, berbalik kepada ayat Al-Fatihah tadi, iaitu jalan-jalan orang-orang yang engkau telah kurniakan nikmat. Okay, maksud dia kat sini, okay, mereka ini Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, okay, mereka ni memang berada di dalam kenikmatan sebab mereka beriman kepada Tuhan yang benar, bukan pada Allah. Mereka beriman pada Tuhan yang benar. Memang mereka menerima nikmat, jalan yang benar. Seperti saya cakap tadi, macam dalam video saya sebelum ni. Namun, umat-umat Islam berada di jalan yang tak betul, meminta untuk ditunjukkan jalan yang lurus agar sama dengan Nabi-Nabi sebelum Muhammad yang bukan beragama Islam. Sebab mereka ini beriman kepada Tuhan yang benar. Mereka bukan beragama Islam. Mereka tidak beriman kepada Allah. Okey? Sebab Ustaz buat pertuduhan bahawa mereka ni Islam. Di manakah mereka bersyahadah? Di manakah mereka mengajarkan tentang rukun iman dan rukun Islam? Dapat Ustaz tunjuk dalil pada saya. Jadi kat sini, mereka bukan Islam. Mereka memang berada di jalan yang benar, menerima nikmat-nikmat. So, jadi umat-umat Islam berdoa kepada Tuhan orang Islam untuk diberikan jalan yang benar. Maksud dia, jalan orang-orang yang menerima nikmat, orang lain. Nampak tak di situ? Ini saya, Cik Yus tolong olah. Apa maksud surah Al-Fatihah tu? Jelas kat situ, ayat tu berbunyi, tunjukkanlah kami jalan-jalan orang yang, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Bermaksud dia apa? 17 kali bercakap, Ustaz. Bermaksud dari sini, umat Islam berada di jalan yang tak betul. So, jelas kat situ. Jadi, jika seseorang itu berada di jalan yang betul, dia takkan meminta berada di jalan yang betul. Jika dia berdosa, dia memohon maaf. Okey. Jika dia dah mendapat hidayah, okey, dia dah berada di terang, di cahaya yang terang. Ustaz kata nak cerah lagi. Cerah macam mana Ustaz nak? Tak cukup cerah lagi ke? Jalan yang terang, jalan yang dah diterangi cahaya, Ustaz. Okey, dia tak perlu untuk lagi terang, Ustaz. Sebab dah terang. Kita tak perlu kepada, dia ada malap,
Lepas tu lebih terang sikit, lagi terang. Ada pula peringkat-peringkat cahaya kah Ustaz? Ustaz bawa ajaran yang macam mana ni Ustaz? Nampak tak di situ? Tak nak tambah sikit. Boleh tambah. Tak nak tambah sikit. Macam dalam Matthew 6:7. Nak baca sikit lah Ustaz. Kita ada tertulis kat dalam ni. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka menyangka bahawa kerana banyaknya kata-kata doa itu akan dimakbulkan. Jadi 17 kali tu dah bukan sikit dah Ustaz. Nampak Ustaz? Jadi tolong faham Ustaz kat situ. Berteling-teling. Kata apa? Bertele-tele. Berulang-ulang. Bercakap, minta berkali-kali. Bukan teleng. Kalau teleng tu kepala ke tepi dah. Ini bertele-tele. Bertele-tele. Ataupun senang kata macam berulang-ulang. Berulang-ulang. Jadi kalau Cik Yus nak cakap, apakah satu Tuhan yang dikatakan maha berkuasa, maha dengar, maha mendengar, maha mengetahui, tak mengetahui langsung hati, budi hamba dia, sehingga 17 kali meminta perkara yang sama Ustaz setiap hari. Hari ini 17 kali, besok 17 kali, lusa 17 kali. Kalau 1 tahun 365 hari, kalilah Ustaz, dah berapa banyak kali dah Ustaz duk minta. Takkanlah, ni Cik Yus nak cakap, takkanlah macam tu Ustaz. Tu yang kata berulang-ulang. Apakah satu Tuhan tak boleh memahami benda tu? Sehingga hamba dia terpaksa minta berkali-kali benda tu. So kita fikir secara lebih meluas Ustaz. Okey? Kita jangan hanya fikir di dalam kelompok yang kecil. Okey? Macam tadi, cahaya tadi, nak lebih terang. Terang macam mana yang Ustaz nak, Ustaz? Adakah cahaya tadi ni dia ada peringkat malap, terang sikit, lebih terang, spotlight pula ke? Macam tu ke Ustaz? Okey. Apabila macam Jesus menceritakan, okey, dia membawa air kehidupan, okey, yang mana siapa yang meminum air ni, okey, dia akan kekal. Okey, dia takkan dahaga lagi, dan air itu seperti mata air yang sentiasa memancar-mancar, okey, kepada kehidupan abadi. Dan Jesus juga menyatakan dia adalah terang cahaya. Dia tak kata dia cahaya yang perlu lagi terang. So sesiapa yang beriman kepada Jesus, dia dah menerima terang cahaya itu. So kami tak perlu untuk terima, minta untuk lebih terang Ustaz. So berbeza ajaran Allah dan ajaran Jesus. Okay. Saya menjawab semua persoalan. Maksud saya bukan persoalan. Jawapan Ustaz terhadap soalan saya, dan saya rumuskan balik apa yang Ustaz jawab. Jadi di sini menunjukkan bahawa apa yang Ustaz jawab tadi untuk soalan saya hanya semata-mata untuk melepaskan batuk di tangga. Tidak betul-betul menjawab persoalan saya. Bab soalan tadi kenapa? Okey, terang cahaya tadi tu. Okey, minta lagi terang. Kaabah tadi tu jelas. Kaabah tu apa? Okey. Kiblat. Yes, kiblat. Okey. Dan Isra' Mi'raj Ustaz bagi Nabi Isa sebagai saksi. Lepas tu hadis Ustaz ambil ayat sekerat daripada ayat yang panjang. Nampaknya Ustaz cuba, okey, memutar belikkan keadaan. Ustaz tidak menerangkan dengan selengkap-lengkapnya, tetapi Ustaz cuba membenarkan sesuatu yang tak betul. Okey, itu yang saya nampak benda ni. Jadi saya akan tengok macam mana feedback. So untuk itu saya habiskan di sini dan berharap Ustaz dapat menerima. Saya pun kalau Ustaz nak, saya pun boleh tunjuk kat Ustaz jalan yang benar. Macam Ustaz kata, okey, minta saya boleh kembali kepada Islam kononnya, Ustaz nak tunjuk saya jalan yang benar. Okey. Sedangkan dalam Al-Fatihah Ustaz tadi tu pun Ustaz cuba clarify. Saya clarify lagi tinggi, lagi dalam daripada Ustaz clarify. So kat sini saya pun boleh bercakap perkara yang sama macam mana Ustaz.
Okey, untuk itu saya sudahi di sini. Saya stop di sini dan saya akan tengok untuk Cik Yus akan cuba kongsi lagi kalau ada apa-apa isu-isu yang akan datang. Untuk itu, Cik Yus ucapkan selamat kepada semua. God bless you all dan harap semua yang dalam keadaan sihat walafiat. Thank you. Bye.